Dalam mesyuarat Menteri Kewangan ASEAN, kita tumpukan begitu. Ya. Ada hal yang tak terkendali, tak terupaya kita selesaikan. Perang Rusia-Ukraine, atau ketegangan ekonomi dan peperangan ekonomi Amerika Syarikat dan negara China. Kita boleh suara tapi tak terupaya kita untuk membereskannya. Tetapi isu dalaman negara kita, isu intra-ASEAN, itu mampu kita uruskan. Jadi kita harus beri tumpuan kepada urusan yang kita mampu kendali. Kita boleh cita-cita besar, tetapi kita harus juga pragmatik untuk selesaikan. Sebab tu saya lihat umpamanya sidang Menteri Kewangan ASEAN dia tumpu dalam bidang-bidang yang kita harus perkuat. Pertama, menerima kenyataan bahawa sementara ASEAN itu satu cerita yang membanggakan. Berjaya puluhan tahun atas visi pimpinan yang dahulu, termasuk marhum Tun Abdul Razak pada ketika itu, Perdana Menteri, dengan rakan-rakan di induknya masa itu, ya, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Indonesia. Itu yang induk. Kemudian dikembangkan. Wawasan mereka ialah untuk menjadikan rantau ini damai, aman dan tidak terjerumus dan terperangkap dengan konflik perang dingin ketika itu, USSR dan Amerika Syarikat. Jadi kita kata kita harus neutral masa itu. Disebut jangan terperangkap dengan gelagat kuasa besar. Sekarang kita sebut dalam ASEAN kita sebut centrality. Ada hubungan dengan semua, baik dengan semua, tapi jaga kepentingan negara kita dan rantau kita. Baik. Tetapi ini kejayaan awal. Apakah yang dilihat sebagai kelompongan, kelemahannya? Ia belum dapat meneruskan agenda kerjasama ekonomi yang lebih mantap. Ada permulaan, ada kerjasama, malah kaedah penyelesaian menggunakan mata wang sendiri tempatan telah kita mulakan yang disebut inisiatif atau ikhtiar Chiang Mai, dan kita mulakan sekitar 20% daripada urusan dagang dengan Indonesia dengan negara Thailand selain perdana negara luar. Itu semua kejayaan awal. Tetapi ruang untuk berdagang antara negara-negara itu besar. Di antara Malaysia dan Indonesia, Filipina dengan Malaysia dan Filipina dengan Thailand umpamanya. Jadi inilah yang diberi penekanan. Apakah kaedah-kaedah dan instrumen baru yang boleh membantu dalam hal ini? Dan ini termasuk umpamanya kerjasama bidang custom. Memudahkan kalau barangan dari Thailand atau dari Filipina bukan menyeluduk, tapi kaedah melalui custom, immigration yang boleh diperbaiki. Kemudian pelancongan. Semua negeri ini, Malaysia, punya keindahan gunung dan pantai dan hutan dan durian. Kemudian Thailand, keindahannya Filipina. Jadi Indonesia. Jadi kita gunakan ini untuk tarik pelancongan pun kalau boleh intra-ASEAN, keutamaannya. Dengan memberi kemudahan dan kelonggaran.